Assalamualaikum semua. Hari ni kita belajar buat biskut raya pula, okey? Biskut raya gluten free. Biskut raya ni mesti ramai yang suka kan? Biskut apa? Almond London. Ada dua versi akak akan buat nanti. Badan tetap sama, cuma salutan saja ada dua. Okey, mula-mula ni almond lah kan. Badam biji yang kalau kita ada oven, kita boleh bakar dalam suhu 140 darjah Celsius macam tu. Tapi masa tu kita kena tengok lah, sebab ikut pada oven masing-masing. Api kira suhu kena perlahan ya, takut hangit. Kalau yang ini atas dapur pun kena api yang sederhana besar dan kena selalu tengoklah kacau. Sebab akak ajar sekarang ni, semua versi biskut akak untuk Ramadan kali ni adalah tanpa menggunakan oven. Jadi semuanya bakar atas dapur. Okey, dah siap kacang ni. Kita bakar pula kacang almond ni, kacang badam yang dipotong dadu kecil-kecil. Ni untuk hiasan atas almond London nanti. Ini pun sama, kena perhatikan selalulah. Jangan tinggal-tinggal lama sangat kan, takut hangit. Sebab ini pun kecil-kecil, jadi dia lebih cepat sikit untuk masak. Dia nampak warna dia daripada putih dah jadi macam light brown macam tu kan. Kita boleh, kalau tak puasa tu bolehlah rasa macam tadi kan, biji tu dah betul-betul rangup ke tidak kan. Macam tu lah. Okey, kita sediakan bahan dahulu. Ada 4 jenis tepung. Ini untuk topping dan dalamnya. Ini untuk letak dalam tu lah. Okey, akak sebenarnya dah tersilap sikit. Jadinya ini adalah butter dan gula yang dah dicampurkan. Okey, jadi sekarang kita butter tu pukul sikit-sikit je ya dengan gula tu. Kemudian baru kita letakkan semua jenis tepung. Letak satu persatu tepung pulut, tepung ubi kayu, tepung beras dan tepung ubi kentang. Ada 4 jenis tepung ya. Butter tadi dengan gula tu kacau sekadar sebati saja. Tak perlu kacau sampai kembang kan. Nanti kembang kita punya kuih. Tak cantik lah. Okey, ni kita untuk nak rangupkan sikit, kita letak natural baking powder. Okey. Sebatikan semua. Senang saja. Kita tak perlu nak susah-susah nak adun guna mixer ke apa kan. Kacau guna senduk ke pun boleh. Adunan ni sebenarnya kering sedikit ya. Bukanlah kering, betul-betul kering. Dia tidak terlalu lembap dan tidak terlalu kering. Cukup-cukup sahaja. Semua kebanyakan kuih gluten free ya kak. Semuanya bukannya terlalu basah. Macam yang kita perlu pipe kan. Macam tu kan. Itu memang betul-betul basah kan. Okey, yang ini memang cukup-cukup saja. Kalau kita pecahkan, dia boleh berderai. Jadi, kalau kita genggam, dia akan membentuk. Okey. Nampak? Kan, kalau kita genggam, dia akan membentuk. Tapi kalau kita pecahkan, sekejap saja dia dah berderai. Ini biskut untuk gluten free. Biasanya macam tu. Supaya dia lebih rangup
dan tidak terlalu basah kan. Okey. Macam biasa saja buat masukkan inti ni. Kita biasa almond London ni akan buat bentuk lonjong sikit lah kan. Bukannya bulat betul sebab almond pun lonjong sikit. So, dia lebih nampak menarik lah kan. Tidaklah bentuk bulat sahaja. Ambil sedikit dan kita tak perlu buat terlalu besar sangat sebab kita ada letak sedikit baking powder tapi dia tak adalah, memang dia tak mengembang banyak pun, dia sikit sahaja kembang dia, memang tak bercantum lah walaupun kita jarak-jarak kan. Tapinya biskut ni dia perlu besar, kebesaran dia begini saja. Tak boleh terlalu besar sangat sebab nanti masuk dalam paper cup tu dia akan jadi gemuk pula kan. Okey. Kita nak bakar. Ini cara dia, akak bakar dalam periuk yang memang agak besar sedikit. Kalau periuk kita kecil, kita gunalah tray atau loyang yang kecil kan. Kita bakar ni dengan api yang sederhana besar. Jangan terlalu besar. Masa dia dalam 30 ke 40 minit macam tu. Kena rajin tengok. Okey, bila dah masak kuih, kita perlu buat salutan coklatnya. Ini bahan-bahan untuk salutan coklat ya. Ada 3 bahan ni akak guna. Ini lebih macam super premium sikit lah. Salutan yang pertama ni sebab kita guna cocoa emas yang memang tak ada pemanis, GMO pun free, kiranya dairy free, semuanya lebih sihat kan. Kita tak guna langsung coklat compound yang di pasaran tu. Tapi gula dia memang takkan cair. Takkan betul-betul cair. Kalau masak atas api direct, dia akan hangit. So, ini untuk salutan kedua. Semua konsep adalah double boil. Kan? Jadi, dia lebih selamat lah. Tak hangit kita punya coklat. Ini, Kak guna coklat yang premium. Belgium punya coklat. Tapi sebenarnya bentuk dia bukan macam ni. Bentuk dia kecil-kecil, macam lebih kurang coklat chip. Lebih kurang macam tu kan. Cumanya yang ini masa akak beli dekat Shopee. Maklumlah tak ada dekat tempat akak. So sampai je jadi cair terus macam tu kan. Jadi dia dah jadi macam bentuk bar pula. Terpaksalah akak tambahkan cocoa butter. Kalau kita punya coklat memang baru dibuka, tak perlu pun tambah cocoa butter tu ya. Lebih bagus. Lebih coklat tu akan mengeras dengan cantik. Tapi bila coklat kita dah jadi mengeras dan kering, lepas tu kita letak dalam peti air, so terpaksa letak cocoa butter. Okey, siap dah cair coklat ni. Kita beralih lihat pada biskut kita ni ya. Biskut kita ni sejukkan dahulu tau. Kena betul-betul sejuk. Baru kita boleh salut topping coklat tu. Okay? Kalau kita biar tak sejuk, nanti coklat tu tak nak melekat atas. Tak nak melekat untuk salutan ya. Okay, tengok coklat ni yang guna salutan pertama, dia memang agak kasar. Coklat dia memang agak kasar. Seriously, mula-mula rasa macam, macam tak tahulah nak sedap ke tak kan. Kalau kita rasa memang macam taklah berapa nak sedap. Tapi bila dah jadi biskut dia, dah keras cantik elok, memang sedap sangat. Rasa coklat dia tu lebih kaya rasa coklat tu ya. Okey, bila kita dah salut coklat, kita tabur dengan kepingan badam yang dah dipotong dadu tu. Okey. Ini yang salutan kedua. Salutan kedua ni akak tak tunjuk, tapi cara dia tetap sama ya. Ini saja akak buat sebab nak lihat apa perbezaan dia.
So, terpulang nak guna salutan pertama boleh, nak guna salutan yang kedua pun boleh. Ataupun nak guna, kalau boleh guna yang hanya ada coklat compound yang biasa pun terpulang lah ya. Coklat ni dia memang kasar dan bila kita letak pun dia akan jadi tebal. Sebab gula yang kita guna tu tak cair. Tapi bila kita makan nanti, bila dah keras, kita dah tak rasa dah gula yang tak hancur tu. So, kita buat sampai habislah. Okey, bila dah habis, kita perlu letak dan simpan di dalam peti ais supaya dia mengeras. Jika coklat adalah coklat baru, tak perlu simpan lama. Sekadar cukup kita kena selalu tengok. Dalam 5 minit ke 10 minit, tengok kalau dah cukup keras, keluarkan. Tapi kalau coklat lama, kita memang 100% kena letak dalam peti ais. Ya? Okey, dah siap. Ini coklat yang kita keluarkan dari peti ais, ya. Kalau coklat ni dah lama dekat luar, dia memang akan cair. So, bila keluar daripada peti ais, nampak dia mengeras cantik elok ya. Kalau dah lama, memang dia akan cair. Sebab coklat kita adalah coklat yang kita simpan lama kan. Kecuali coklat kita yang kita baru beli. Walau bagaimanapun, coklat yang memang tak ada bahan pelik-pelik ni memang tak tahan pada suhu bilik ya. Kawan-kawan boleh lihat bahan-bahan yang akak gunakan untuk buat almond London ni ya. Okey, terima kasih.